Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan sekalian. Pada hari yang mulia ini, saya ingin membentangkan tentang tokoh sejarah yang amat terkenal pada abad ke-14. Beliau yang telah dilahirkan pada 27 Mei 1332 Masihi ialah seorang yang berbangsa Arab Hadramaut dan berasal daripada keluarga Andalusia yang telah berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7. Antara ciri-ciri kepribadian Ibnu Khaldun yang amat menakjubkan ialah beliau seorang yang tekun mencari ilmu, mempunyai daya ingatan yang bagus, berjiwa pemimpin, kreatif dan bijak berpidato. Beliau juga merupakan pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Beliau telah menguasai dan menerokai pelbagai bidang ilmu. Misalnya, bahasa Arab, Nahwu dan Balaghah, mustalah hadis, sastra, fiqh, usul fiqh, mantik, sains, falsafah, matematik. Dari segi pendidikan dan pemikiran pula, beliau memberikan penekanan terutamanya dalam bidang sains dan pendidikan. Beliau telah menekankan bahawa umat Islam perlulah menguasai bidang sains dan menyarankan agar ummah perlu terdedah kepada gaya pemikiran yang kritis dan kreatif. Antara teori kepimpinan Ibnu Khaldun yang masih relevan pada masa kini ialah rasa kesatuan dan perasaan dalam satu kumpulan. Beliau telah menekankan faktor ini dalam pembangunan sosial dan politik pada zaman beliau. Hal ini amat jelas kerana kita masih boleh melihat bahawa rasa kesatuan ataupun dikenali sebagai teamwork masih ditekankan dalam semua bidang kerja pada hari ini. Ibnu Khaldun telah diberi peluang daripada zaman pergolakan untuk menulis karyanya yang terkenal iaitu Mukadimah. Antara tujuan Mukadimah ini ialah untuk memberi ilmu tentang ilmu keagamaan, akhlak, kemasyarakatan dan sosial, vokasional dan pekerjaan. Selain itu, ialah ilmu seni dan cara pemikiran. Antara kaedah pendidikan yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam penulisan beliau adalah talqin, iaitu cara pandang dengar, dan tadrij, iaitu pengajaran secara berperingkat dan beransur-ansur. Terdapat 3 langkah pengajaran yang perlu dilakukan oleh para guru, iaitu guru akan memaparkan kepada para pelajar berkenaan masalah-masalah utama yang terdapat dalam setiap bab dan melakukan huraian ringkas mengenai tajuk tersebut untuk mengenal pasti kemampuan akal dan persediaan pelajar dalam menerima pengajian. Dengan ini, pelajar dapat membiasakan diri dengan disiplin ilmu yang diajar kepadanya. Langkah seterusnya ialah guru akan mengajar para pelajar pada peringkat yang lebih tinggi, iaitu tidak memberi penjelasan secara sepintas tetapi secara menyeluruh. Guru juga akan membuat kaitan pelajaran dengan keadaan semasa yang selari atau bertentangan dengan tajuk yang diajar. Daya pemikiran dan keintelektualan para pelajar boleh ditingkatkan. Dan langkah yang terakhir, guru terus membimbing para pelajarnya, kali ini perbincangan yang lebih berasas. Guru tidak akan membiarkan pelajarnya, topik yang dianggap merumitkan, kabur atau terlindung tidak dijelaskan. Semua soalan yang ditanya oleh pelajar harus dijelaskan secara terbuka kepada pelajar. Dengan ini, para pelajar boleh mencapai tahap keahlian yang boleh dibanggakan. Beliau seringkali mengaitkan perbahasannya seperti pengajaran keterampilan, pengajaran ilmu dan bahasa mengenai pendidikan dan pengajaran dengan makrifah, iaitu ilmu pengetahuan, dan idrak, iaitu sifat mengetahui. Beliau menjelaskan bahawa pendidikan merangkumi pengertian pertumbuhan atau perkembangan. Ia bermaksud pendidikan adalah suatu proses perkembangan diri pelajar. Beliau juga berpendapat bahawa pendidikan merupakan suatu pembinaan. Ibnu Khaldun menegaskan bahawa pendidikan itu merangkumi pengertian pembinaan akhlak, pembersihan diri dari sifat-sifat keji dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Ibnu Khaldun dalam banyak keadaan menegaskan betapa perlunya setiap individu dibekalkan dengan persediaan untuk menceburkan diri dalam lapangan pekerjaan. Salah satu objektif Ibnu Khaldun dalam pendidikan adalah menjadi pengarah dan pembimbing dalam membentuk dan mendidik pemikiran individu yang berakal dan berfikiran.
Mukadimah banyak membincangkan mengenai jatuh dan bangun sesebuah tamadun. Walaupun perbincangan beliau tertumpu kepada ketamadunan bangsa Arab, namun didapati pandangan yang dibawanya adalah relevan dan dapat diterjemahkan untuk hampir keseluruhan tamadun yang terbina dari dahulu sehingga ke tamadun yang sedang terbina kini. Berikut adalah pandangannya. Tahap awal atau kelahiran yang dicirikan oleh persamaan kekitaan atau asyibiyah bagi memenuhi keperluan asas. Tahap kehidupan menetap atau bertamadun yang dicirikan oleh kelahiran sistem berkerajaan yang melahirkan golongan pemerintah yang berbeza kehidupan mereka daripada rakyat jelata, kemudiannya disusuli oleh pertumbuhan bandar. Tahap lama atau kejatuhan yang disebabkan oleh peningkatan kemewahan dan kelunturan semangat kekitaan. Ini membawa kepada perpecahan politik dan ekonomi. Umron al-Alam dibina di atas 3 komponen, yaitu sejarah, kerjasama masyarakat, dan alam semesta. Ada pihak yang membahagikannya kepada 3 komponen, yaitu manusia, kehidupan, dan alam. Ketiga-tiga komponen ini berinteraksi antara satu sama lain dalam masyarakat yang digerakkan oleh semangat asabiah sehingga melahirkan negara dan kemakmuran. Ibnu Khaldun mendefinisikan Umron sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Jabri.